Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan dengan Kementerian Pendidikan selesai. Isu membabitkan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP dan Kementerian Pendidikan berakhir hari ini. Dalam satu mesyuarat di Kuala Lumpur petang tadi, Exco NUTP bersetuju menyalur segala permasalahan mereka menerusi Kementerian Pendidikan. Kesatuan itu juga merakamkan kepercayaan ke atas menterinya, Datuk Amar Dr. Sulaiman Daud bagi menyelesaikan masalah kebajikan guru. Tindakan pertama oleh NUTP ialah menyampaikan memorandum mengenai masalah guru kepada Datuk Amar Dr. Sulaiman di pejabatnya. NUTP sebelum ini mengugut akan menyerahkan memorandum ini terus kepada Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad kerana kononnya hilang kepercayaan di atas kepimpinan Datuk Amar Dr. Sulaiman. Memorandum diserahkan oleh Timbalan Presiden NUTP P. Ramanathan. Antara perkara yang dituntut dalam perhimpunan khas NUTP minggu lalu ialah struktur perkhidmatan berasingan dan penubuhan jawatan kuasa khas Jemaah Menteri untuk mengatasi masalah guru. Datuk Amar Dr. Sulaiman berkata, beliau gembira dengan sikap muafakat yang ditunjukkan oleh NUTP hari ini. Membuktikan juga persepakatan di antara kita yang baik, yang saya anggap sentiasa amat baik, dan dengan tujuan supaya kita dapat menyelesaikan apa-apa juga masalah berkaitan dengan keluarga kita sebagai secara keluarga. Polis hari ini kembali bertugas mengawal lalu lintas di ibu negara bagi mengelakkan kesesakan. Bagaimanapun, Ketua Polis Trafik Kuala Lumpur, Penguasa Kamarudin Alias berkata, penugasan semula itu tidak bererti sistem lampu isyarat berkomputer Dewan Bandaraya Kuala Lumpur gagal. Tinjauan hari ini mendapati keadaan lalu lintas kembali seperti biasa. Anggota polis trafik dikerah semula di persimpangan jalan raya setelah 5 hari menarik diri daripada tugas berkenaan untuk menguji keberkesanan lampu isyarat. Akibatnya, ratusan pemandu melanggar lampu isyarat menyebabkan kesesakan teruk di seluruh ibu negara. Penguasa Kamarudin berkata sistem trafik berkomputer akan hanya berkesan jika pemandu menghormati peraturan lalu lintas. Jadi begini caranya, Dewan Bandaraya telah menyediakan segala kemudahan kepada masyarakat untuk kegunaan alat-alat yang canggih ini. Dan sekiranya kalau saya tidak membantu Dewan Bandaraya untuk mencuba alat-alat yang canggih ini, maka saya rasa adalah satu kerugian. Jadi itulah sebabnya saya cuba. Dan nyata percubaan ini saya rasa, saya yakin boleh berjaya sekiranya mendapat kerjasama sepenuhnya daripada masyarakat sendiri, iaitu pemandu-pemandu. Pretoria memberi jaminan kepada Kuala Lumpur penubuhan kerjasama lingkaran lautan Hindi tidak akan bersifat blok perdagangan. Timbalan Presiden Afrika Selatan FW de Klerk berkata, penubuhan gagasan itu hanya untuk memupuk kerjasama ekonomi dan menggalakkan perdagangan terbuka. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir memberi jaminan kepada de Klerk Malaysia akan menimbang kemungkinan menganggotai kerjasama lingkaran lautan Hindi yang disarankan itu. Bagaimanapun, Perdana Menteri menegaskan Malaysia hanya berbuat demikian jika gagasan itu tidak bersifat tertutup atau menyekat perdagangan terbuka. Pada sidang akhbar petang tadi, de Klerk memberi keyakinan Afrika Selatan juga tidak menyokong sebarang sekatan perdagangan. Apa yang diinginkan ialah kerjasama dengan negara jirannya. And of getting them to do amongst each other what is almost natural and what should be done because of our geographical location around the Indian Ocean, which makes us, in a certain sense, neighbors. And Gara-gara bermain mercun, 11 orang daripada 2 keluarga di Kampung Telipot, Kota Baru tinggal selai sepinggang dalam kebakaran petang tadi. Kebakaran ini dikesan akibat asap tebal dan api marak yang kelihatan dari Kota Baru. Tanpa menunggu panggilan, anggota bomba bergegas ke tempat kejadian pada kira-kira pukul 3 petang. Kebakaran dikatakan bermula setelah sebuah mercun dihalakan ke rumah itu. Anggota bomba mengalami kesukaran berikutan pilih bomba di kawasan ini tidak berfungsi. Jumlah kebakaran masih ditaksirkan.
Dan ini pula susulan 4 beradik yang mati lemas di Sungai Pahang. Usaha mencari mangsa keempat di Kampung Pulau Manis semakin sukar berikutan air sungai yang cetek. Sultan Haji Ahmad Shah turut serta bersama polis dalam gerakan mencari Nur Hamizah bermula pukul 8 pagi tadi. Sehingga ini hanya 3 mayat dijumpai. Ini termasuk mayat Nur Suhadah Zulkifli yang ditemui petang semalam. Bagaimanapun usaha pasukan pengesan hari ini menemui jalan buntu. Gerakan mencari semakin sukar kerana ada berpuluh-puluh pulau kecil yang merentangi sungai ini. Operasi juga meliputi persekitaran Kampung Pulau Manis hingga ke muara Sungai Pahang, kira-kira 35 km dari tempat kejadian. Ketahui keadaan pasangan kembar Aida Safa dan Aina Safi selepas 48 jam pembedahan. Perkembangan kembar siam Aida Safa dan Aina Safi Basri. 48 jam selepas pembedahan pemisahan, kedua-dua adik-beradik itu mula menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun, keadaan jantung Aida didapati masih tidak stabil akibat ketidakseimbangan tekanan darah antara paru-paru dan jantungnya. Menurut perunding kanan bedah Hospital Kuala Lumpur, Datuk Dr. Muhammad Muhammad Nur, keadaan itu sedang diawasi dan tindakan susulan seterusnya akan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Aida dan Aina menjalani pembedahan pemisahan di Institut Pediatrik Sabtu lalu. Mereka kemudian menjalani rawatan susulan di unit rawatan rapi ICU sebelum dipindahkan ke ward kanak-kanak. Pagi tadi kami buat pertama kali dibenarkan mengambil visual kedua-dua bayi. Datuk Dr. Mahmud berkata Aida dijangka menjalani pembedahan mengecilkan pembuluh darah sekira keadaan jantungnya membimbangkan. Tekanan darah yang tinggi di paru-paru menyebabkan jantungnya sukar berfungsi dengan sempurna. Dalam sistem badan, tekanan darah maksimum adalah di jantung yang mengepam darah secukupnya ke seluruh badan. Dalam jantung Aida, apa yang kita perlu buat sekarang ialah supaya kita kecilkan saluran pembuluh yang keluar daripada ventricle ini ke arah paru-paru. Sekumpulan pakar jantung dari Institut Jantung Negara IJN sedang mengawasi keadaan Aida sebelum keputusan mengenai pembedahan kedua dibuat pagi esok. Mengikut jadual, kedua-dua beradik dijangka menjalani pembedahan jantung selepas hari raya selepas keluar dari ICU. Sementara Aina yang menghadapi masalah sama bernasib baik kerana ada sedikit dinding di bahagian jantung yang membolehkan darah mengalir ke paru-paru dan jantung. Dia juga dilaporkan lebih stabil dalam tempoh 12 jam lalu. 1 Syawal semakin hampir dan persiapan menyiapkan juada hari raya kian rancak. Di Ibu Negara, 2 syarikat swasta berganding bahu mengutip lebih RM100,000 untuk membantu golongan kurang bernasib baik. Cek fitrah Aidilfitri ini disampaikan kepada Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat, Datuk Napsia Omar. Wang ini sebahagian hasil jualan kaset Avon Sony Music. Artis popular Ning Baizura, Shima, Lina, Hasno dan Aming dari kumpulan Spring yang menjayakan kaset berkenaan turut hadir. Pada majlis ini, anak yatim dari sekolah di seluruh Malaysia juga diberikan duit raya. Dalam kita sama-sama bekerja keras. Dan bagi 4 keluarga di pinggir Pekan Dengkil Selangor, mereka kini dapat bersahur dan berbuka puasa dalam keadaan yang lebih sempurna. Mereka menerima kemudahan bekalan elektrik hasil sumbangan Kementerian Pertahanan. Kampung Sri Tanjung mempunyai lebih 40 buah rumah. Ia terletak di pinggir Pekan Dengkil. Walaupun kedudukannya kurang 1 kilometer dari bandar, kampung ini tidak mempunyai kemudahan bekalan elektrik. Kepada yang mampu, mereka menggunakan bateri kereta. Di kebelakangan ini kita dengan usaha Jabatan Kuasa Kampung mengusahakan untuk diberi kepada penduduk yang tinggal di sini. Jadi mungkin bekalan tu agak terlambat sikitlah. Bagaimanapun, mujur ada yang peka akan kesusahan masyarakat di kampung ini. Hari ini Panglima Brigade 11 Tentera Darat Diraja Malaysia, Brigadier Jeneral Muhammad Zahidi Zainuddin menyerahkan sumbangan sel solar pembangkit listrik tenaga suria kepada 4 keluarga yang dikategorikan sebagai daif.
Kerangka utama sel ini ialah alat pengatur atau Battery Control Unit BCU dan bateri. Ia menggunakan cahaya matahari sebagai sumber tenaga. Dia ada pemain cahaya matahari. Lepas tu dia tenaga dia akan pergi ke energy itu listrik DC. Through the wire which I fixed this one will goes to the BCU battery control unit which we have already fixed inside the house, and it will keep the energy there. So when the light is on, bila lampu dipasang, tenaga telah diberi yang oleh bateri itu dapat daripada BCU. We anticipate down here that the life span of this equipment will go between 5 to 10 years. Masih mengenai kemudahan asas, kali ini rintihan penduduk di Naka, Kedah. Lebih 500 penduduk di tanah rancangan Felkra, Kubang Kenying itu terpaksa menunggu sejak 10 tahun lalu untuk mendapatkan bekalan air paip. Sejak diterokai lebih 10 tahun lalu, penduduk bergantung kepada air perigi untuk keperluan harian. Bekalan air daripada 5 buah telaga pam ini pada mulanya memadai, tetapi sejak kebelakangan ia terganggu kerana air berkenaan mengandungi karat dan berbau. Keadaan menjadi lebih buruk sejak kemarau melanda 2 bulan lalu. Kini hanya air daripada 2 telaga dapat digunakan untuk makan dan minum. Ketua Kampung Muhammad Narani Taha mengesahkan pihaknya sudah 2 kali membuat permohonan untuk mendapatkan bekalan air paip, tetapi tidak mendapat perhatian. Kalau tak ada air, masalah dia banyaklah. Macam budak sekolah, mandi, minum. Banyak masalah. Jadi masalah nak cuci pakaian, nak buat masak, makan, minum bahkan. Jadi terpaksalah cari air yang bersih tu. Ada juga penduduk yang terpaksa berulang-alik hampir 1 kilometer setiap hari untuk mendapatkan bekalan air. Untuk mengelak masalah yang dihadapi daripada berlarutan, penduduk berharap permohonan untuk bekalan air paip yang dikemukakan pada 1984 dan 1986 diberi pertimbangan wajar. Kita tinjau perkembangan bursa saham Kuala Lumpur. Pengambilan untung mendorong harga saham ditutup rendah dalam dagangan sederhana. Indeks komposit jatuh 7.43 mata kepada 972.99. Indeks perusahaan susut 13.3 mata kepada 1,726.15. 170.045 juta saham bernilai 810.139 juta ringgit diurus niagakan. Hanya 79 kaunter untung berbanding 390 rugi, manakala 57 lagi tidak berubah. Dan di pasaran tukaran asing, dagangan lemah menyebabkan ringgit ditutup rendah berbanding dolar. Berikut nilai ringgit berbanding beberapa mata wang asing. Mampukah gencatan senjata dilaksanakan di sempadan Peru dan Ecuador? Teruskan bersama Buletin Utama untuk laporan luar negara seketika nanti. Gencatan senjata bagi menamatkan pertelingkahan sempadan yang berlanjutan selama 19 hari. Bagaimanapun, kedua-dua pihak mendakwa menguasai 3 markas yang menjadi perbalahan di kawasan pegunungan hutan Amazon itu. Sebelum itu, tentera Peru bersiap sedia menyerang markas tentera Ecuador di Tuinza, kawasan terakhir yang diduduki lawannya di Peru. Lebih 2,000 tentera dihantar ke kawasan sempadan. Peru yakin tenteranya akan menawan kawasan itu dalam beberapa hari lagi setelah berjaya menguasai kawasan berbukit di sekitar markas tentera Ecuador. Peru juga mempertingkatkan keupayaan tenteranya dengan mengambil kaum asli menganggotai pasukan peninjaunya. Mereka juga melatih anggota tentera lain bagi menyesuaikan diri dengan keadaan di hutan dan mengenali jenis ular beracun.
Sementara itu, pihak berkuasa Ecuador juga mengambil langkah sama. Namun begitu, Ketua Kaum Asli Ecuador, Jose Pandam, menyeru kaum asli di Peru supaya tidak terbabit dengan sengketa kedua-dua negara. Di Quito, pemimpin tentera Ecuador mengesahkan sebuah pesawat pejuangnya ditembak ketika terbang di ruang angkasa Cueva de los Cayos. Bagaimanapun, pesawat berkenaan selamat mendarat di pangkalannya. Perkembangan krisis kedaulatan Chechnya. Ketegangan mula reda apabila kedua-dua pihak bertelagah bersetuju menguatkuasakan gencatan senjata selepas berunding lebih 2 jam. Bagaimanapun, tidak sampai beberapa jam kemudian, pihak berkuasa Rusia mendakwa tenteranya membedil kedudukan pejuang Chechnya di Timur Grozny. Tidak pula dapat dipastikan sama ada serangan meriam ini melanggar gencatan senjata yang dipersetujui bersama. Rundingan diadakan di antara Panglima Tentera Rusia, Kolonel Jeneral Anatoly Kulikov dan Ketua Pejuang Chechnya, Aslan Makhadov. Bagaimanapun, tiada penjelasan lanjut mengenai jenis senjata yang akan diundurkan dalam gencatan sulung ini. Ditanya sama ada ia akan berkekalan, Makhadov berkata gencatan senjata itu berkuat kuasa sehingga rundingan pusingan seterusnya. Sehubungan itu, Moskow juga bersetuju mengundurkan tenteranya dari Grozny. Manakala pasukan bersenjata Kementerian Dalam Negeri Rusia akan terus mengawal bandar berkenaan. Moskow ternyata silap apabila menganggap usaha menyingkir pemimpin Chechnya dapat dilakukan sekelip mata ketika memulakan serangan Disember lalu. Sebaliknya, mereka menerima tentangan sengit sehingga sekarang. Mahkamah Antarabangsa akan bertindak terhadap pengganas Serbia yang terbukti melakukan jenayah perang dalam pertempuran di Bihać, Bosnia-Herzegovina pada 1992 lalu. Setakat ini hanya seorang daripada 21 pengganas Serbia ditahan dan didakwa oleh bangsa-bangsa bersatu kerana disyaki terbabit dengan jenayah itu. Perbicaraan bermula selepas siasatan 5 bulan oleh 20 penyiasat dan peguam antarabangsa. Timbalan pendakwa Graham Blewett berkata waran tangkap dikeluarkan terhadap Ketua Komander Zeljko Miakic dan komander lain. Penyiksaan kejam tahanan pejuang Islam dan Croatia itu disiarkan menerusi televisyen. Kezaliman ini menimbulkan kemarahan masyarakat antarabangsa. Mahkamah Antarabangsa mendakwa mereka ini disiksa dengan kejam. Antaranya mereka dibunuh, dipukul dan dirogol. Mahkamah yang diwujudkan oleh Majlis Keselamatan pada 1993 dijangka memulakan perbicaraan pada musim panas ini. Ia adalah perbicaraan pertama membabitkan jenayah perang sejak Perang Dunia Kedua. Tahanan lain dipercayai masih bebas di Bosnia. Ketika nanti aksi sukan dalam dan luar negara. Dan saksikan kegigihan seorang ahli sukan yang cacat. Malaysia. Kedah yang masih menunggu keputusan mengenai 10 pemain utamanya yang disiasat atas dakwaan rasuah kini semakin tertekan tanpa bek tengah dari Nigeria, Abdul Rahman Adigun. Bagaimanapun, jurulatih skuad hijau kuning itu, Robert Alberts, mempertahankan tindakan Persatuan Bola Sepak Kedah, KFA, membatalkan kontrak Adigun. Ditumis selepas perlawanan persahabatan menentang Pulau Pinang, Alberts berkata keputusan KFA tidak menyambung kontrak Adigun berpunca daripada tindakan pemain itu sendiri. Adigun digugurkan kerana gagal melaporkan diri di Alustar pada tarikh yang ditetapkan tanpa sebarang alasan. Now with Adigun, it is 11 players out, so you cannot say we miss Adigun. We miss 11 players from last year. Ketiadaan Adigun bagaimanapun mungkin terubat 2 hari lagi. Ini kerana 2 pemain yang pernah mewakili skuad belia Sweden dan Australia akan tiba untuk menawarkan khidmat mereka. Namun, apa yang lebih penting bagi Alberts ialah mencukupkan pengalaman pemain muda di bawah bimbingannya untuk mengharung cabaran Liga M. Beralih ke bola sepak Perancis. Persaingan tangga teratas Liga Perancis semakin sengit berikutan kemenangan Lyon yang mengalahkan Lille 3-1. Semua gol Lyon diperolehi menerusi sentuhan berbisa Maurice Florian. Gol pertama dijaringkan 4 minit sebelum tamat separuh masa pertama selepas Florian menerima umpanan Franz Gava. Gol kedua Florian diperolehi pada minit ke-51. Gol ini adalah yang terbaik daripada 3 jaringannya.
Ça suit, trouve Maurice, là, s'en donne à Beliau cœur melengkapkan hat-trick 14 minit kemudian hasil gerakan balas yang pantas. Bon baiser de Florian Maurice, les supporters sont comblés. Pourtant, pas vraiment le genre Dan d'étreinte Eric qu'affectionne Asadorian menjaringkan gol sagu hati Lille 2 minit sebelum tamat perlawanan. Kemenangan ini mencabar kewibawaan Lens yang masih kekal di pesada Liga dengan kelebihan 5 mata. Banyak yang kita dengar dan lihat mengenai keganasan dalam sukan kebelakangan ini. Sukan hoki ais tidak terkecuali. Perlawanan antara Wichita Thunder dan San Antonio Iguanas tercemar dengan tindakan liar seorang pemain Wichita. Meskipun gelanggang sejuk, namun suhu itu tidak cukup untuk meredakan panas baran mereka. Insiden bermula apabila pemain tuan rumah Brian Wells menyerang ketua pengadil George LaForce. Wells tidak berpuas hati dengan beberapa keputusan LaForce. Bagaimanapun, pemain dan pegawai berjaya menyekat Wells daripada terus menyerang LaForce. Wells kemudian diarahkan keluar, tetapi dia masih bersikap liar dengan memukul apa sahaja yang dicapainya ketika keluar gelanggang. Tindakannya itu mengakibatkan Wells digantung sehingga tamat musim dan kemungkinan menghadapi hukuman gantung seumur hidup. Bukan mudah untuk menjadi ahli sukan, apatah lagi jika seseorang itu menghadapi kecacatan fizikal. Namun bagi John Curtis, semua itu tidak menjadi halangan, malah ia sebagai sumber inspirasi ahli-ahli sukan lain. 5 tahun yang berasal dari Australia dilahirkan tanpa kedua-dua belah kaki. Namun dia tetap menceburi acara-acara sukan yang diminati seperti kriket, skateboard dan pingpong. Curtis sudah bertahun bermain kriket dengan kelab kriket Bankstown. Bagaimanapun, peraturan permainan ini diubah suai untuk membolehkan Curtis bermain. Sebelum ini, Curtis memerlukan seorang pelari setelah membuat pukulan. Tetapi sekarang dia melakukannya sendiri. Tahun lalu, Curtis ke Afrika Selatan di bawah undangan kontingen kriket Australia dan sekarang ini memegang jawatan pengurus bersama kelab kriket Bankstown. Dengan itu sekian buletin utama. Salam hormat dan selamat malam. Selamat malam.